Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi pada pagi ini. Insya-Allah untuk menyambung tajuk kita berkenaan dengan sirah kehidupan ataupun sirah ringkas bagi imam-imam empat mazhab. Yang mana kita perbincangan asal kita ambil adalah untuk faham tentang akidah mereka. Baik, dan kita masih dengan tajuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan kebetulan dia lebih panjang daripada yang lain. Dan kali terakhir kita bincangkan itu selepas kita sebutkan berkenaan dengan kata-kata yang mutawatir daripada Imam Asy-Syafi'i melarang untuk siapa-siapa yang mengikuti beliau daripada terlibat dengan ilmu kalam, ilmu mantik ataupun ilmu logik, yang mana benda tersebut menjadi gangguan kepada tajuk akidah. Bagi Imam Syafi'i dia adalah rosak. Sebab tu kita last kali kita baca itu adalah berkenaan kata-kata Imam Syafi'i, madhhabi fi ahli kalam taqni urusihim bisiyad wa tajriduhum fil bilad. Mana madhabku pada ahli kalam ni adalah disebat kepala mereka ni dengan cemeti dan juga diarak mereka di tengah-tengah negeri. Maksudnya dia tak suka langsung. Cuma kalau kita buka dalam kitab akidah imam empat mazhab, ada sebutan berkenaan dengan ada orang cuba untuk mempertahankan kata Imam Syafi'i sebenarnya bukan kata pada semua ahli kalam. Sebenarnya kata-kata Imam Syafi'i itu umum. Dia tak ada spesifik pun. Memang dilarang langsung. Sebab kita tahu bahawa perbahasan ilmu kalam itulah yang membawa kepada banyak nama dan sifat Allah Ta'ala ditolak. Bahkan Mu'tazilah yang menolak Al-Quran kalamullah. Dia kata Al-Quran makhluk. Punca kerana mereka berbahas dengan ilmu kalam tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambung hari ini. Qala al-Muzani, berkata Imam al-Muzani, anak murid Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata kana Syafi'i yanha 'anil khawdi fil kalam. Dalnya Asy-Syafi'i rahimahullah melarang daripada perbahasan atau memperdalamkan perbincangan dalam kalam. Qala Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, berkata Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, sami'tu Rabi'a yaqulu, aku dengar Ar-Rabi' berkata. Ar-Rabi' ni anak murid Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Lamma kallama Asy-Syafi'i Hafsun al-Far. Ketika Imam Syafi'i berkata-kata dengan seorang lelaki nama dia Hafs al-Far. Hafs al-Far ni antara pengamal ilmu kalam, yang mana dia membahaskan nama dan sifat Allah Ta'ala dengan akal, logik, tidak berdasarkan kepada dalil. Maka Imam Syafi'i berbahas dengan dia. Faqala Hafsun, maka Hafs al-Far ni berkata, Al-Qur'anu makhlukun, Quran adalah makhluk. Faqala lahu Syafi'i, maka berkata kepadanya Imam Asy-Syafi'i, kafarta billahil azim, engkau telah kufur dengan Allah yang Maha Agung. Imam Syafi'i terus kata engkau telah kufur dengan Allah yang Maha Agung. Sebab Al-Quran adalah kalamullah. Dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis Nabi SAW, tak pernah dinamakan Quran itu dengan makhluk. Bahkan memang Quran tu dikatakan kalamullah. Dia perbahasan, kadang-kadang orang kata, tapi yang kita baca ni bukan kalam Allah. Perhatikan. Contoh Allah Ta'ala berikan dalam Al-Quranul Karim. Contoh dalam ayat surah At-Taubah. Surah At-Taubah, Allah Ta'ala firmankan, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka, jika ada seorang di kalangan orang musyrik minta perlindungan dengan engkau. Wa in ahadun
minal musyrikin istajaraka, minta perlindungan dengan engkau. Dalam surah At-Taubah ayat ke-6. At-Taubah ayat ke-6. Allah nyatakan, jika seorang di kalangan orang-orang musyrik itu minta perlindungan dengan kamu, hai Muhammad, fa'ajirhu, maka lindunglah dia, hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka dapat dengar kalam Allah. Dan kalam Allah yang bersama-sama Nabi adalah apa? Al-Quran. Dan kalau kita kata bacakan Quran tu, memang kita bacakan. Allah Ta'ala panggil dia sebagai kalam Allah. Kalau masuk dalam ilmu logik, dia bahaskan. Dia kata, tapi kita baca ni makhluk, pasal baru. Suara kita. Kadang kita dengar orang-orang keluarkan kata Allah Ta'ala berkata-kata tanpa huruf, tanpa suara. Semua tu bukan daripada ajaran Nabi SAW. Nabi kata macam tu. Cuma kita kata apa macam Allah Ta'ala berkata-kata layak dengan ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak perlu kita bahaskan bagaimana. Kita faham kalimat. Jadi satu kaedah bagi ahli sunnah adalah tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita isbatkan apa Allah Ta'ala isbat untuk diri dia. Apa Allah Ta'ala kata dia ada, apa Allah Ta'ala kata dia buat, kita kata Allah ada, Allah buat. Tapi tanpa contoh. Tanpa kita kata macam ini. Macam ini. Sebab Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tak seumpamanya sesuatu pun. Maka tak boleh kita kata Allah Ta'ala buat ini macam ini. Ada ini macam ini. Tak boleh. Okay. Tapi dalam masa yang sama, kita nak bersihkan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Bukan maksud kita buang pula apa Allah Ta'ala kata tentang dirinya. Sebab ayat ke-11 surah Syura, kan, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak serupa seumpama Allah Ta'ala satu benda pun, tapi dia dalam masa yang sama adalah maha mendengar lagi maha melihat. Dan soalan dia, mendengar dan melihat tu kita faham. Kita ada kata tak faham. Apa mendengar? Tak tahu. Apa melihat? Tak tahu. Kalau kita mendengar, suara. Kalau kita melihat, segala yang dapat dilihat, objek. So Allah melihat dan Allah mendengar. Cuma dengan cara dan kesempurnaan yang lebih agung bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita tak boleh kata Allah tak mendengar, Allah tak melihat. Sebab hanya kerana contoh konon kat sini nak bersihkan Allah dari sifat makhluk. So kadang-kadang ada orang yang kata Quran ni makhluk dan sebagainya sebab itu. Sebab tak nak keserupaan. Tak nak ada keserupaan dengan makhluk, maka dia buang. Dia panggil mu'attilah. Golongan yang membuang atau mengabaikan pengertian nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita beriman Allah mendengar, Allah melihat, untuk kita beramal. Yang ini kita jaga lafaz lidah kita, kita jaga gerak geri kita, sebab Allah mendengar, Allah melihat. Kita beriman untuk beramal, bukannya kita kata beriman saja. Ini penting yang kena faham kaedah ni. Kita isbat kepada Allah Ta'ala tanpa sebarang contoh. Tapi kita tanzih Allah Ta'ala daripada keserupaan makhluk tanpa kita taktil atau tahrif atau takwil. Tanpa kita buang maksud apa Allah Ta'ala kata tentang dirinya. Okey, baik. Jadi Imam Syafi'i kata pada lelaki berkenaan, engkau telah kufur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala panggil Quran tu dengan kalamullah. Kan jika ada orang musyrik, ayat ke-6 At-Taubah tadi, jika seorang di kalangan musyrik minta tolong pada engkau, minta perlindungan pada engkau hai Muhammad, maka lindunglah dia sampai dia mendengar kalam Allah. Bagi tahu bahawa kalam Allah yang Nabi terima adalah Al-Quran. Tapi biasanya mereka dengar kalam Allah dengan kita bacakan kalam tadi kepada mereka. Okey. Jadi Imam Syafi'i kata engkau telah kufur dengan Allah yang Maha Agung. Qala Al-Buaiti, berkata Al-Buaiti yang ada Imam Syafi'i juga, sa'altu Syafi'iyya, aku telah tanya Imam Asy-Syafi'i, usalli khalfal Rafidhi, boleh tak aku solat di belakang seorang Rafidhi? Rafidhi ini gelaran bagi Syiah. Syiah atau Rafidah, dia gelaran yang diberikan kepada golongan yang menolak Abu Bakar, Umar sebagai dua orang yang memegang jawatan selepas Rasulullah SAW. Ini siapa tolak ni, dia punya Rafidhi. Okey. Qala, kata Imam Syafi'i, la tusalli khalfar Rafidhi. Jangan kau solat di belakang seorang Rafidhi. Maksudnya kalau kita tahu orang tu berfahaman atau bermazhab dengan mazhab Syiah, Imam Syafi'i kata jangan solat di belakang dia. Walal Qadari, tapi jangan juga kau solat di belakang seorang Qadari. Walal Murji'i, jangan solat di belakang Murji'i. Maka Buaiti tanya balik,
Fakultu sifhum lana. Gambarkan mereka ni kepada kita. Engkau tak bagi soalat belakang A, B, C. Dia tanya satu je, Syiah atau Rafidah. Jadi Imam Syafi'i tambah lagi dua. Qadari dengan Murji'i. Jadi Imam Syafi'i ditanya oleh anak murid dia, gambarkan mereka kepada kami. Mana siapa yang lain tu? Qala, Imam Syafi'i kata, man qala al-imanu qaulun. Barang siapa kata iman itu adalah kata-kata sahaja. Mana iman itu adalah kata-kata sahaja. Fahuwa murji'iyun. Maka dia seorang murji'i. Murji'i ni adalah orang yang melewatkan iman daripada amal. Amal daripada iman. Orang yang kata, kalau saya kata saya percaya, saya telah beriman. Sedangkan dalam syariah Islam ini, iman itu merangkumi tiga. I'tiqad dengan hati, kata-kata dengan lidah, perbuatan dengan anggota. Tiga-tiga itu dipanggil sebagai iman. Lepas tu kita lihat bila Nabi kata apa? Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 60 lebih cabang. Ataupun dalam satu lafaz lain, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 lebih cabang. Dia kata a'laha, yang paling tinggi sekali iman ini adalah qaulu la ilaha illallah, kata-kata la ilaha illallah. Dua atas sekali. Wa adna ini kata-kata. Kemudian wa adnaha, yang paling bawah sekali iman itu adalah imatatul adza anit tariq, menjauhkan benda yang menyakiti orang daripada jalan. So, dalam hadis Nabi tadi, Nabi berikan gambaran iman itu bukan hanya kepercayaan hati, bahkan dia kata-kata, bahkan dia perbuatan. Sebab tu iman itu bukan hanya consist of percaya sahaja. Dari segi bahasa betul, iman itu maksud percaya. Ada dalam hati kita kepercayaan. Sebab tu iman dalam akidah ahli sunnah, dia bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ibadat, berkurang dengan maksiat. Kalau kita kata kepercayaan saja, tak ada tambahan. Macam kita percaya ini air. Kalau saya kata saya percaya ini air, nak bertambah nak berkurang macam mana? Tak ada bertambah, tak ada berkurang. Tak ada bertambah, tak ada berkurang. Untuk kata ini air. Bagi diorang macam iman ni tak bertambah, tak berkurang. Sebab percaya. Awak percaya sekarang matahari belum terbit. Awak percaya ini, percaya itu. So setiap kepercayaan tadi bagi diorang tidak ada pertambahan. Tapi dalam syariah Islam, pasal iman itu terdiri daripada tiga segmen, maka dia boleh bertambah berkurang. Sebab iman itu bukan hanya kepercayaan hati, bahkan dikata-kata dengan lidah, bahkan diperbuatan dengan anggota. Jadi Imam Syafi'i kata, barang siapa kata iman itu hanya kata-kata, orang tu dah lafaz syahadah, tidak beriman, maka orang tu murji'i. Saya kata, saya pernah terangkan dekat Malaysia ni, sebenarnya banyak orang macam ni. Kalau tuan perhatikan orang yang dia rasa dia dah lafaz syahadah, lepas tu tak solat pun tak apa, asalkan pernah kata la ilaha illallah. Pernah kata la ilaha illallah, dia confirm lepas. Ini sangat bahaya. Sebab dalam masyarakat Melayu kita ni, benda ni dalam bab nak cari menantu, calon menantu, tak solat tak apa. Yang penting ada harta, ada sekian. Tak solat tak apa. Sedangkan dalam sudut asal, ini antara garis panduan paling besar. Kalau orang tu tak solat, apa lagi nilai dia sebagai seorang Muslim? Tapi kita dalam masyarakat Islam kita ni, kita tak tekankan. Dan anak tak lulus periksa marah. Anak ponteng sekolah marah. Anak tak solat tak apa. Itu nantilah dia pandai-pandai nanti. Ini sangat salah. Sebab tu kita dekat Malaysia ni, realiti dia, Murji'ah ni sangat kuat. Kalau dia kata dah kata la ilaha illallah, confirm selamat nanti. Sedangkan lupa, dalam kalangan orang berkata la ilaha illallah, ada je munafik berkata la ilaha illallah. Siapa itu munafik tak lafaz syahadah? Orang munafik melafazkan syahadah. Dia mengaku bahawa Allah Tuhan, mengaku beriman dengan hari Allah dan hari kiamat. Macam tersebut dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada kalangan manusia yang kata kami beriman dengan Allah dan hari akhirat, tapi wa ma hum bimu'minin, dan mereka tak beriman pun. Dia cakap dia beriman, tapi tak lepas. Bahkan syahadah Muhammad Rasulullah pun diorang buat, tapi tak selamat. Walaupun lafaz tadi dah lafaz, bahkan solat belakang Nabi, yang Nabi tak halau pun keluar daripada saf. Cuma kita kata dari segi asal agama, iman tadi belum lagi.
untuk kata Islam, dia solat. Bayangkan orang munafik dulu, walaupun dengan dalam dia berteruk dan sebagainya, masih datang solat. Masih datang solat. Bayangkan orang kita ni yang tak solat. Ini kita keimbangan apa sebenarnya besar. Bila kata statistik, kata orang tak solat dalam masyarakat kita ni besar. Satu masa dulu saya terkejut juga, ada orang kata 80% rakyat Malaysia ni tak jaga solat. Bila kita, ialah dalam harian ni kita tak nampak. Tapi bila kita, contoh macam naik bas pagi-pagi kan, tolak tengah malam pukul 12 sampai Kanga pukul 7 pukul 8. Boleh nampak lah. Dia time solat datang, bas berhenti untuk solat, driver akan turun, yang solat sekali datang. Saya pernah ingat sekali tu Raya Haji tahun lepas, 2 tahun lepas. Yang mana ketika turun tu, saya turun dekat Kanga, bas subuh masuk dekat Sungai Dua. So driver bas berhenti satu tempat. Dia kata kejap nak solat. Jadi turun driver bas, saya, abang sebelah saya dengan anak dia. Mana kita campur sekali 4 orang lah. 4 orang sekali dengan driver bas. Turun solat. Dalam bas tu ada hampir 40 orang. Bukan Islam yang saya nampak hanya 4 orang. Yang lain semua sekali datang bulan. Ini masalah. Sampai lepas dah solat kat Sungai Dua, bas tu terus berjalan. Singgah Alustar sejak singgah sampai ke Kanga. So tang mana nak solat dia? Sampai Kanga dah pukul 8, dah pukul 7 lebih dah. Lepas dia terlewat sikit sebab ada jam kat Terowong Menora. Saya cerita kisah ni. Lepas tu ada kawan, student saya seorang, dia geng-geng motor. Dia kata, ustaz tu sikit saya ikut rombongan motor, geng-geng Ducati pusing Malaysia lah, pusing sampai ke Johor. 240 lebih orang ke 260 lebih orang. Daripada 200 lebih orang tu, dengan presiden dia seorang lelaki Muslim dan sebagainya, yang solat hanya 6 orang je. Daripada semua yang datang naik motor laju dekat highway tu, yang solat hanya 6 orang daripada 260 lebih orang. Boleh bayangkan. Ini kita kata orang tu kata dia mukmin. Dia kata dia percaya, tapi dia tak buat. Antara rukun Islam itu sendiri dia tak buat. Rukun Islam sendiri dia tinggalkan. Macam mana nak kata Muslim? Tapi realiti dia, banyak perkara ni timbul orang kata solat ni perkara peribadi. Last sekali tak suruh. Tak suruh dan tak digesa. So Murji'ah ni orang yang meletakkan iman itu hanya kata-kata atau i'tiqad, bukan perbuatan. Jadi Imam Syafi'i kata, siapa-siapa yang berkata iman itu adalah kata-kata saja, maka dia Murji'i. Mada syahadah tu Muslim tu, mukmin tu. Wa man qala inna Abu Bakr wa Umar laisa bi imamaini fa huwa rafidi. Barang siapa yang berkata sesungguhnya Abu Bakar dan Umar, kedua-dua mereka bukannya dua imam dalam Islam, dua ketua dalam Islam, maka dia Rafidi. Sebab gelaran Rafidah ni diberikan kepada golongan Syiah yang kononnya sayang Ali dan keluarga Ali. Sebenarnya diberi pada mereka oleh cicit Ali, cucu Husain yang bernama Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Yang korang dengar dekat Yaman kata ada mazhab Zaidiyah. Ni Zaid bin Ali. Yang mana dia pernah berkeinginan untuk mengambil alih kuasa kerajaan. Lalu dia pergi ke Kufah, pergi jumpa dengan orang-orang yang mengaku cintakan keluarga Ali, cintakan keluarga Ahlul Bait untuk tolong dia. Tapi orang-orang berkenaan kata, kami takkan tolong kau kecuali engkau cakap sesuatu tentang Abu Bakar dan Umar. Apa pendapat engkau tentang Abu Bakar dan Umar? Dia pujilah, kata Abu Bakar dan Umar adalah khalifah Rasulullah, pembantu kepada sekian-sekian. Dia puji. Pasal memang Ali bin Abi Talib tak pernah menolak pun untuk Abu Bakar dan Umar menjadi imam. Ali tak pernah reject pun. Jadi bila Zaid bin Ali cakap macam tu, diorang kata tak boleh kecuali engkau kata pada mereka yang apa sebaliknya. Kata diorang tak betul, bukan kami ikut engkau. Maka Zaid bin Ali
Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib ni kata pada golongan tersebut. Dia kata Allah Ta'ala firman dalam Quran dalam ayat ke-8 surah Al-Hasyr. Allah Ta'ala nyatakan lil fuqara'il muhajirin, untuk orang fakir muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim. Ni harta rampasan perang tu milik orang fakir muhajirin yang diusir daripada rumah mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, harta mereka. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka cari kelebihan dari Allah juga keredaan. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka membantu Allah juga rasulnya. Ulaika humus siddiqun, mereka lah orang-orang benar. Lepas tu Zaid bin Ali kata, korang orang ni ke? Dia baca 3 ayat 8, 9, 10 surah Al-Hasyr. Korang orang ni ke? Dia kata bukan. Dia baca pula ayat ke-9 surah Al-Hasyr. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, dan orang-orang yang menyiapkan tempat tinggal dan iman sebelum orang muhajirin datang. Sebelum muhajirin lagi datang, orang tempat ni itu Madinah telah siapkan tempat tinggal dan iman sebelum orang-orang muhajirin datang. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sukakan orang yang, mereka cintakan orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka tak dapati dalam hati mereka sebarang keinginan, kemahuan pada apa-apa yang mereka berikan. Bukan berikan pertolongan, harapkan balasan, tak ada. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka lebihkan orang lain ke atas diri mereka. Walau kana bihim khassasah, sekalipun mereka ada kesusahan. Wa may yuqashuha nafsihi, orang siapa dilindung dia oleh Allah Taala daripada kebakhilan dirinya. Fa ulaika muflihun, mereka lah golongan yang berjaya. Jadi Zaid bin Ali kata, korang orang ni ke? Tadi ayat 8 bukan korang. Ayat ke-9 korang ke? Dia kata bukan. Kata ini muhajirin, ini ansar. So dia baca ayat nombor 10. Dia kata kalau korang bukan ayat nombor 8, korang bukan ayat nombor 9, aku sumpah dengan nama Allah, korang bukan orang ayat nombor 10. Yang ayat tu berbunyi walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang selepas daripada mereka, selepas muhajirin, selepas ansar, orang yang datang selepas mereka, yaquluna rabbana ighfir lana, mereka berkata wahai Tuhan kami, ampunkanlah untuk kami, wali ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, engkau jadikanlah hati kami kedengkian kepada orang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Tuhan kau maha lembut lagi maha penyayang. Aku sumpah korang bukan orang ini. Sebab Al-Quran bagi 3 golongan, muhajirin, ansar, dan siapa datang lepas mereka. So kalau korang bukan ni, aku sumpah korang bukan ni. Sebab bila dia maki ataupun diorang menolak Abu Bakar dan Umar, mendoakan keburukan atas Abu Bakar dan Umar, diorang bukan orang ni. Sebab orang yang datang selepas muhajirin, selepas ansar, mereka mendoakan orang yang beriman sebelum. Lepas tu dia kata idhabu fa antumur rafidah, pergilah kamu semua adalah rafidah. Itulah gelaran yang diberikan kepada golongan yang mengaku Syiah di Kufah dulu kepada mereka oleh cucu Husain, cicit Ali, Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Itu kena faham. Jadi gelaran tu, Imam Syafi'i kata kalau orang tu tolak Abu Bakar dan Umar, maka dia Rafidi. Yang solat belakang dia. Okey. Wa man ja'alal masyi'ata ila nafsihi fa huwa qadari. Barang siapa jadikan kehendak, mana apa dia nak buat jadi pada diri dia sendiri. Dia yang berkuasa menukar nasib dia, dia berkuasa untuk dirinya sendiri. Ini adalah orang yang nafikan qadar. Qadari, orang yang tidak beriman adanya qadar. Ini adalah pengikut kepada Ma'bad Al-Juhani, seorang lelaki di akhir zaman para sahabat yang mereka ni, yang dia ni dengan pengikut dia tidak beriman adanya qadar. So dia kata apa jadi ni kita buat, Tuhan tak tahu. Tak ada takdir. Sedangkan kita tahu kita lahir, mana kita pilih bapa kita siapa, mak kita siapa. Zaman kita lahir, suasana tempat kita lahir, perbezaannya sangat jauh. Jadi benda tersebut Allah Ta'ala jadikan dengan takdirnya. Dan bila orang tu menolak takdir Allah Ta'ala dan dia kata berdiri sendiri, dia telah kufur dengan ketentuan Allah Ta'ala. Dan kita disuruh beriman adanya takdir. Cuma kumpulan ni pasal dia logik. Dia pakai logik. Dia kata kalau ada takdir dan Allah zalim lah, dia kata. Sebab
Benda tak jadi lagi Allah Ta'ala dah tentukan. Sedangkan takdir itu adalah ilmu Allah yang mendahului segala-galanya. Sebelum jadi Allah dah tahu apa akan jadi. Ini macam kalau kita dalam kelas ni, saya ambil satu kertas, saya tulis. Kita ada ujian bulan depan. Saya tulis, sebelum ujian berlaku, saya tulis siapa lulus, siapa gagal. Siapa lulus, siapa gagal. Saya tulis. Lepas tulis siapa gagal tu, kemudian saya simpan kertas bawah ni. Dan bulan depan, exam, saya tak ada. Tapi lepas exam, ada kawan, salah seorang student dari ni ambil apa saya tulis tadi, baca. Lepas tu dia kata, serupa macam kita punya keputusan peperiksaan. Lepas tu, dia kata, Ustaz Adli Salim, kita tak gagal lagi dah tulis kita gagal. Betul? Kemudian saya tulis ni, gagal, lulus, tapi saya simpan ni. Lepas tu orang ramai dalam masjid ni, masuk ujian berkenaan, lulus atau gagal, berdasar jawapan yang mereka jawab. Yang saya tulis tu apa benda? Yang saya tulis tu sebenarnya adalah apa yang saya jangkakan untuk terjadi berdasar pengetahuan saya tentang pelajar saya, mana tidur, mana jaga. Yang kedua, berkenaan test yang saya buat, susah ke senang. Saya tahu. Tapi masalahnya, bila saya sebagai manusia, sebagai guru yang mengajar, saya boleh silap. Mungkin pelajar tu tidur kat sini, tapi balik rumah dia belajar baca balik. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala takkan silap. So benda tu tak jadi lagi dah tertulis. Itu maksudnya bukan dipaksa. Dia adalah rekod apa yang akan terjadi. Tak ada satu pun yang silap. Lepas tu kita sentiasa bila apa berlaku pada diri kita, kita ingat Allah. Baik kebaikan, baik keburukan. Bukan kita balikkan kepada engkaulah. Itu tak ada. Maka orang yang nak hidup dalam keadaan tidak tertekan, tak ada tekanan jiwa, tak ada stres, dia kena beriman bahawa Allah Ta'ala tentukan kepada dia segala-galanya. Atau berjumpa dengan orang yang baik, berjumpa orang yang tak baik, semua adalah dari ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada satu pun datang tanpa ketentuan Allah Ta'ala. Dan dia punya kerja adalah dia doa sentiasa, minta Allah kebaikan di sebalik musibah, bersyukur di atas nikmat. Itulah nilai kita sebagai seorang hamba. Okey, so Imam Syafi'i kata kalau orang tu kata urusan dia kembali diri sendiri, tak ada takdir Allah Ta'ala, dia qadari. Okey. Qala Ar-Rabi', berkata Ar-Rabi', anak murid Imam Syafi'i juga. Qala Syafi'i, berkata kepadaku Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Lau aradtu an ad'a ala kulli mukhalifin kitaban la fa'altu." Imam Syafi'i kata kalau aku nak buat untuk setiap orang yang lawan aku, menyanggahi aku, tak serupa dengan aku nak buat satu kitab. Untuk orang ni, siapa aku tak suka, aku buat satu kitab. Aku boleh buat. Aku pasti buat. Tapi, laisal kalam min sya'ni. Bukanlah ilmu kalam itu daripada urusanku. Seseorang yang suka untuk berbahas tadi, dia makin terlibat dengan ilmu kalam. Maka Imam Syafi'i kata, bukan ilmu kalam tu urusanku. Wala uhibbu an yunsaba ilayya minhu syai'. Dan aku tak suka untuk dinisbahkan kepadaku sesuatu pun daripada ilmu kalam. Okay. Kata pengarang buku kita, hadan nafasuz zaki, kata-kata yang harum ini adalah mutawatir daripada Imam Asy-Syafi'i. Mutawatir. Imam Syafi'i dikatakan memang dia cakap kalimah-kalimah ni. Baik. Qala Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Berkata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata apa? Sami'tu abi yaqulu. Aku dengar bapaku berkata. Qala Asy-Syafi'i. Berkata Imam Asy-Syafi'i, antum a'lamu bil akhbari sihahi minna. Kalian, ini ahli hadis, lebih tahu tentang khabar-khabar yang sahih berbanding kami. Kalian itu ahli hadis lebih tahu tentang khabar-khabar yang sahih banding kami. Fa idza kana khabarun sahihun, jika ia adalah khabar yang sahih, fa'alimni hatta adhhaba ilaihi, bagi tahu pada aku. Kalau khabar itu sahih, bagi tahu pada aku supaya aku pergi kepada pendapat itu. Ni Imam Syafi'i rahimahullah, tawaduknya dia. Tapi kita pelik bila ada datang di kalangan pengikut yang menisbah diri dia kepada Imam Syafi'i, bila datang hadis yang sahih, dia masih lagi tolak. Dia kata tak ikut kaedah mazhab. Tak ikut kaedah mazhab. Sampai kan macam saya tengoklah sebahagian orang, sebahagian tempat,
dekat Malaysia ni pun sanggup untuk contohnya buat surau baru untuk supaya boleh kunut subuh. Kalau dekat Mekah tu sampai ada orang tak turun Masjidil Haram. Solat dalam Masjidil Haram tu 100,000 nilai dia. Lebih afdal berbanding 100,000 solat di mana-mana masjid kecuali Masjid Nabi. Ya? Masjid Nabi seperti 1,000 mengatasi 1,000 solat di tempat lain. Solat Masjidil Haram 100,000 nilai Nabi kata. Tapi kita perasan ada orang-orang yang jemaah-jemaah pergi umrah ni, dia sanggup duduk kat hotel, solat tidak ikut imam di Masjidil Haram kerana nak pastikan dapat kunut subuh. Sedangkan dari segi kaedah asal, bila kita solat tanpa kunut, solat dengan kunut, ia tak pernah menjadi masalah sebab dalam mazhab Syafi'i pun kunut itu bukan rukun. Bukannya rukun. Itu Imam Syafi'i sendiri ketika dia solat di dalam masjid yang dahulu mengajarnya Abu Hanifah. Abu Hanifah punya masjid, dia tinggalkan kunut subuh. Walaupun dia berkunut subuh, dia tinggalkan. Bila orang tanya kenapa, dia kata sebab menghormati tuan kubur ni. Itu Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah tak buat. Aku solat kat masjid dia, aku tinggalkan. Tanpa sujud sahwi. Tanpa sujud sahwi. Tapi orang kita sekarang ni bila dengar macam tu, sanggup. Pelik. Dekat sini masalah bila Imam Syafi'i sendiri kata, kalau sekiranya kalian ahli hadis lebih tahu tentang khabar-khabar yang sahih banding kami. Jadi kalau anda kata khabar itu sahih, bagi tahu kami, bagi tahu aku supaya aku berpendapat dengan pendapat hadis berkenaan. Ini Imam Syafi'i punya adab. Sebab bagi dia adab ittiba' adalah kepada Nabi, bukan kepada dirinya. Tapi orang ramai masih lagi berkeras, mesti ikut kan. Tapi kadang tak nak juga ikut kadang. Bila Imam Syafi'i haramkan muzik, dia nak juga muzik. Imam Syafi'i haramkan muzik. Alat muzik Imam Syafi'i tak pernah benarkan. Haram. Bahkan bukan Imam Syafi'i, 4 mazhab haram. Yang kata boleh di kalangan para ulama, Ibn Hazm Az-Zahiri. Ibn Hazm Az-Zahiri yang lepas daripada imam-imam yang 4 tadi. Adapun Imam Syafi'i sendiri, Ahmad bin Hanbal, Malik bin Anas, tak boleh. Abu Hanifah tak boleh benda ni. Ini kadang-kadang orang kita tak ikut mazhab Imam Syafi'i. Tapi kadang berkeras pada benda tertentu pasal nak bezakan diri. Okey? Baik. Qala Harmalah, berkata Harmalah, anak murid Imam Syafi'i juga. Qala Syafi'i, berkata Syafi'i, kullu ma qultuhu fakana min Rasulillah SAW khilafu qawli mimma sahha. Setiap apa aku katakan, maka lalu ada daripada Rasulullah SAW bercanggahan kata-kataku dari apa yang sahih. Fahuwa aula, maka yang datang dari Rasulullah tu lebih utama. Wala tuqalliduni, yang kalian ikut aku. Ini adab yang Imam Syafi'i ajarkan dalam beragama. Tapi macam saya katalah, masih lagi ada orang tak puas hati, kata takkan Imam Syafi'i tak tahu dia adalah mujaddid. Ya, Imam Syafi'i ni dia betul disebut dia sebagai mujaddid pada awal tahun 100 tahun yang kedua. 1 tahun pertama orang lihat dekat situ Umar Abdul Aziz yang mati pada awal tahun 100 Hijrah. Imam Syafi'i mati 204, awal 200 Hijrah. Tapi apa benda Imam Syafi'i tajdid? Dia datang, Imam Syafi'i adalah dalam menjalinkan di antara dua sekolah pemikiran pemahaman agama, iaitu madrasah ahli hadis, madrasah ahli ra'yi. Yang dulu di Iraq orang sibuk pakai logik, lepas tu yang di belah Madinah, Mekah sibuk pakai dalil. Imam Syafi'i digabungkan sebab kadang-kadang hadis tadi ada bertembung. Macam mana kita nak selarikan, macam mana kita nak faham Nabi sabda macam ni, lepas tu kat sini Nabi sabda macam ni. So bila kita bertembung dalil dengan dalil tadi, perlukan kepada pemahaman. So itu Imam Syafi'i karang kitab Ar-Risalah beliau untuk fahamkan berkenaan dengan cara kita faham dalil. Itulah pembaharuan. Adapun dari segi masalah pilihan pendapat, beliau sendiri kata, macam beliau cakap tadi, kalau datang daripada kata-kata aku bertembung dengan apa datang dari Nabi SAW yang sahih, maka tinggalkan. Ikut ia apa daripada Nabi yang sahih itu lebih utama. Jangan kamu ikut aku, jangan kamu taklid aku. Ini penting. Okay? Baik. Qala lahu rajulun, berkata pada Imam Syafi'i seorang lelaki, ta'khudhu bihadzal hadithi ya Aba Abdillah, engkau pegang ke
engkau terima ke hadis ini wahai Abu Abdullah? Abu Abdullah ni gelaran Imam Syafi'i. Abu Abdullah gelaran Imam Asy-Syafi'i. Engkau pegang hadis ni ke? Dia cakap. Maka Imam Syafi'i kata apa? Mata rawaitu an Rasulillah SAW hadisan sahihan walam akhudh bihi. Bila mana aku riwayatkan daripada Rasulullah SAW satu hadis yang sahih, walam akhudh bihi, namun aku tak berpegang dengannya, fa ushidukum anna aqli qad dhahaba, maka aku bersaksi pada kalian akal aku telah hilang. Bagi dia, mana kalau kau tengok aku jadi macam tu, aku dah gila. Mana aku riwayatkan daripada Nabi hadis yang sahih, tiba-tiba aku tak terima. Okay. Wa qala al-Humaidi, berkata Humaidi, ini lembut sikit. Dia cakap pada orang tu, dia lembut sikit. Sekali lagi ada orang cakap pada dia benda yang sama. Rawah Syafi'i yauman hadisan, telah meriwayatkan Imam Syafi'i satu hari satu hadis. Pada satu hari dia baca satu hadis. Fakultu, maka Al-Humaidi kata, anak murid dia cakap pada dia, atakhudhu bihi, adakah kau pegang dengan hadis ni? Adakah kau pegang dengan hadis ni? Faqala, ini kasar sikit. Dia kata apa? Faqala, hal ra'aitani kharajtu min kanisatin, adakah kau nampak aku keluar daripada gereja? Kau nampak keluar dari gereja ke? Au alayya zinnarun, atau pada badan aku ada tali pengikat pinggang. Sebab orang Kristian dulu, dia pakai jubah macam orang Islam, tapi tengah badan dia ada tali diikat, dan tengah badan dia dengan tali. Imam Syafi'i kata, engkau nampak aku keluar dari gereja ke? Engkau nampak dekat pinggang aku ada tali ke? Hatta idza sami'tu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan apabila aku dengar daripada Rasulullah sallam hadisan, satu hadis, la aqulu bihi, aku tak berkata-kata dengannya, aku tak berpendapat dengannya. Nampak macam tu ke? Macam ni kadang-kadang orang kata macam, kasarnya, jawab je lah, terima ke tidak. Tapi Imam Syafi'i, benda ni pasal dia kata tak masuk akal. Kalau nak kata dia riwayatkan hadis tu sahih, tapi dia tak nak pegang hadis tadi. Kenapa? Ini realiti. Imam Syafi'i kata, takkan kau nampak keluar gereja ke? Sebab orang Kristian lah yang akan tak terima Nabi. Keluar gereja, pinggang aku ada tali, sampai aku dengar ada Rasulullah SAW satu hadis, lalu aku tak berpendapat dengannya. Wa yurwa annahu qala, dan diriwayatkan Imam Syafi'i berkata, idza sahhal hadithu fa huwa madhhabi, bila sahih hadis maka dia adalah mazhabku. Wa idza sahhal hadithu, dan bila sahih hadis itu, fadribu bi qaulil haita, lemparkanlah kata-kataku ke dinding, jangan terima cakap aku lagi. Okey, baik, kita berhenti situ. InsyaAllah nanti kita sambung lagi tentang ibadat Imam Syafi'i pula, ya, macam dia beribadat, macam dia beramal. Baik, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.